Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Borneo tolak muafakat nasional yang pro kepada Parti PAS. Seperti mana yang kita tahu, Parti PAS ini dikenali sebagai parti yang ekstrim, menunggang agama, menggunakan isu kaum untuk mendapat simpati, meraih undi dan sebagainya. Dan karena itulah Sabah dan Sarawak ya tidak sesuai dan juga menolak Borneo ini, dan baru-baru ini dikatakan muafakat nasional telah dibubarkan di Sabah ya, karena dikatakan ya Anwar Musa telah menjadi sama perangainya seperti lebay-lebay PAS yang menggunakan isu-isu sensitif seperti agama dan bangsa untuk tujuan politik semata-mata. Dan kenyataan daripada Zaid Hamidi, dia sedia untuk disiasat. Jadi dua perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita lihat ya kenyataan media. Yang pertama ini dikatakan muafakat nasional tak relevan di Sabah dan Sarawak. Itu antara kenyataan daripada penganalisis pemerhati politik, yaitu Awang Azman Pawi berkata, ini kerana perbezaan aspirasi penduduk di Malaysia Timur, yaitu Borneo, ya, yang lebih cenderung berkaitan dengan isu autonomi dan juga pembangunan infrastruktur. Dan kehadiran muafakat nasional itu disifatkan tidak sesuai di Sabah dan juga Sarawak. Kata penganalisis itu mengambil kira perjuangan pemimpin yang menganggotai parti politik itu cenderung membawa isu Melayu dan juga Islam. Jadi dakwa mereka kebimbangan itu mungkin wujud walaupun muafakat nasional mendakwa mengamalkan pendekatan mengikut nilai kesederhanaan serta keterbukaan sambil menerapkan elemen nasionalisme tinggi dalam aktivitinya. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata, aspirasi penduduk di Malaysia Timur yaitu Borneo itu lebih cenderung kepada isu autonomi, pembangunan infrastruktur dan juga kesejahteraan ekonomi. Menurutnya lagi justru itu perjuangan muafakat nasional itu dibimbangi, dipersoalkan memandangkan pengurusinya Anwar Musa sering dilihat membangkitkan isu berkait Melayu serta Islam di atas kapasitinya sebagai pemimpin PAS. Muafakat nasional mungkin sukar menyesuaikan agenda lebih inklusif dan selaras dengan keperluan dan aspirasi masyarakat berbagai etnik di kedua-dua negeri itu. Pendirian politik ya ataupun kecenderungan PAS dalam politik Melayu dan Islam diambil Anwar juga mungkin dilihat sensitif kepada penduduk di Sabah dan juga Sarawak, katanya kepada FMT, sambil menyebut muafakat nasional dilihat kurang bersuara dalam isu negeri terbabit. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia pula berkata, kewujudan muafakat nasional ini tidak lebih sekadar gerakan bersifat peribadi oleh pemimpin yang disingkirkan daripada parti politik sekaligus ia tidak mampu menarik sokongan meluas daripada rakyat. Dan katanya lagi, muafakat nasional macam organisasi sahaja, hanya bergantung kepada pengaruh individu dan seolah-olah diwujudkan orang berpengaruh untuk membuktikan keberadaannya dalam arena politik. Tapi hasilnya mereka tak berkembang, tiada signifikan. Katanya sambil membandingkan dengan Bersih yang semakin populer kerana perjuangannya dalam melaksanakan pilihan raya dan pentadbiran adil. Baru-baru ini 30 ahli jawatan kuasa muafakat nasional Sabah diketuai Jismin Japong meletak jawatan, membawa kepada pembubaran muafakat nasional di negeri itu. Tindakan itu dibuat kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa dan pemimpin muafakat nasional pusat. Bagaimanapun setiap eksekutif Muhammad Irwan Rizal menafikan kerana muafakat nasional masih berstatus penajam dengan sebahagian pemimpinnya belum disahkan perlantikan. Itu dia sahabat semua. Nampaknya ya muafakat nasional sedang bergolak di Sabah dan ramai juga ya yang mengatakan mereka telah keluar dan mereka membubarkan muafakat nasional ini. Kerana apa sahabat semua? Kerana pemimpinnya seperti Anwar Musa ini lebih cenderung memainkan isu-isu agama, isu bangsa Melayu. Sedangkan hakikatnya politik di negara ataupun di Sabah dan Sarawak ini ya bukanlah berkisar dengan perjuangan parti PAS seperti itu yang hanya menunggang isu-isu bangsa dan agama, memainkan sentimen dan sebagainya, menganggap sesiapa sahaja yang tidak berjuang bersama ataupun menyokong mereka dianggap musuh mereka, dianggap musuh Islam dan sebagainya. Jadi kerana itulah sahabat semua, rakyat Sabah memang ya tidak akan memberikan sokongan kepada parti PAS ini, termasuklah Bersatu dan Perikatan Nasional.
kalaupun ya mereka akan bertanding dalam pilihan raya negeri di Sabah akan datang ini, pastinya rakyat Sabah akan menolak PAS sekeras-kerasnya. Dan saya perlu ingatkan sekali lagi, sesiapa sahaja parti ya yang ada di Sabah ini yang mau untuk bekerja sama dengan PAS, kami akan pastikan parti yang bekerja sama dengan PAS ataupun akan membentuk gabungan dengan PAS ini akan ditolak oleh rakyat. Kerana apa? Kerana kami tidak mahu PAS ini berleluasa di Sabah khususnya. Kerana kita tidak mahu juga ajaran ekstrim menggunakan bangsa dan agama ini ya dikuatiri boleh menghancurkan keharmonian kaum yang ada di Sabah. Kerana di Sabah ini sebenarnya kita boleh lihat kita ada 43 dan mungkin lebih lagi ya suku kaum yang pelbagai, agama yang pelbagai. Tapi kita boleh hidup rukun, menghormati dengan sikap toleransi yang tinggi. Kerana apa? Kerana inilah ya keteguhan ya yang ada pada rakyat Sabah. Jadi kita tidak mahukan isu ini dihancurkan dengan permainan politik sempit, dengan penunggangan agama dan bangsa yang dilakukan oleh PAS ini. Dikuatiri ya akan menghancurkan keharmonian yang sedia ada ya di Sabah dan juga di Borneo ini. Jadi ya sesiapapun yang akan bekerjasama dengan PAS, mereka akan menerima nasib yang sama untuk ditolak oleh rakyat Sabah. Dan apa pandangan anda sahabat semua? Alright, so kita beralih kepada perkara kedua. Ya, perkara kedua ini melibatkan Zaid Hamidi ya, apabila Zaid mengatakan didakwa tipu agung berkait SD sokong PM ya, Zaid sedia untuk disiasat. Ini kerana Muhyiddin telah disiasat kerana mempertikaikan pelantikan Perdana Menteri ya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengatakan beliau yang layak ya untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, tetapi yang hairannya katanya yang di Pertuan Agong ketika itu tidak memanggil beliau untuk datang ke istana untuk mengangkat sumpah. Sedangkan katanya dia sudah cukup jomlah, lebih daripada cukup. Tapi lain pula ya, mereka pula mencoba menekan dan memusingkan fakta, mengalihkan perhatian sebenarnya dengan mengatakan Zaid Hamidi menipu yang di Pertuan Agong ya terkait dengan SD. Jadi sahabat semua, mari kita lihat respon daripada Zaid Hamidi ya berkaitan dengan isu ini. Zaid Hamidi berkata beliau tidak masalah untuk disiasat pihak berkuasa dan juga dia mempunyai bukti yang kukuh. Jadi timbalan Perdana Menteri Zaid Hamidi terbuka untuk disiasat berhubung dakwaan beliau menipu dan mengelirukkan yang di Pertuan Agong berhubung akuan berkanun atau SD ketika proses pelantikan Perdana Menteri Pusat selepas PRU yang ke-15. Mengulas laporan polis dibuat Pemuda Bersatu Jumaat lalu, Pengurusi Barisan Nasional itu tiada masalah disiasat pihak berkuasa dan yakin mempunyai segala bukti berkait kuasa diberikan kepadanya. Jadi saya harap pihak berwajib polis atau ROS Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ataupun peguam negara sendiri boleh lakukan siasatan. Ini kerana 10 ahli parlimen tanda tangan SD itu menandatangani dokumen kuasa membentuk kerajaan itu diberikan kepada pengurusi Barisan Nasional dan kerusi itu dimenangi bukan hak peribadi, sebaliknya hak Barisan Nasional, katanya selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan MyPP hari ini. Jumaat lalu pengurusi Tetap Bersatu Akmal Zainal Zahir membuat laporan polis terhadap Zaid berkait dakwaan beliau mempunyai 30 SD ahli Parlimen BN untuk menamakan Anwar sebagai Perdana Menteri. Beliau menggesa pihak berkuasa menyiasat sekiranya berlaku penipuan atau cubaan mengelirukan yang di Pertuan Agong ketika itu dalam melantik Perdana Menteri selepas itu. Yang nyata sahabat semua, Muhyiddin kata dia ada 115. Zaid kata semua ahli parlimen dia memberikan sokongan. Ya, jadi kita tahu ya, kalau benar Muhyiddin mempunyai SD yang tulen dan juga original, pastinya beliau yang dilantik sebagai Perdana Menteri. Tapi kenapa tidak? Ini persoalannya. Kenapa beliau tidak diangkat sebagai Perdana Menteri? Kerana SD yang dihantar oleh Muhyiddin itu, pada pandangan saya, mempunyai kesamaran ataupun kemuskilan. Sedangkan SD 10 yang dikatakan dari UMNO itu juga ya mempunyai SD bersama dengan UMNO Barisan Nasional untuk memberikan sokongan kepada Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi siapa sebenarnya yang menipu? Adakah yang sudah dilantik atau yang meroyan tidak dilantik? Anda sendiri ya boleh
fikirkan sahabat-sahabat semua. Jadi isu membabitkan isteri itu kembali dicetuskan oleh pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pada kempen PRK Negeri bulan lalu dan mendakwa dirinya mempunyai 115 SD ya daripada ahli parlimen untuk dilantik Perdana Menteri. Namun beliau mendakwa tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong selepas PRU 15 bagi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi pada 24 Ogos lalu Muhyiddin telah didakwa di Mahkamah Seksyen Gua Musang kerana mengeluarkan perkataan menghasut dan dengan pendakwaan itu dibuat mengikut Seksyen 4-1B Akta Hasutan 1948. Saya juga sebelum ini menjelaskan Presiden Bersatu itu tidak mempunyai sokongan mencukupi kerana ada 10 daripada 115 ahli parlimen melakukan tanda tangan bertindih membabitkan BN dan juga Perikatan Nasional. Jadi itu antara pencerahan ya daripada Zahid Hamidi, dan beliau sendiri menyatakan kesediaan disiasat sekiranya ya beliau disiasat berkaitan dengan isu itu kerana Pemuda Bersatu telah membuat satu laporan polis kononnya Zahid telah menipu Yang di-Pertuan Agong. Siapa sebenarnya yang menipu Yang di-Pertuan Agong di sini, sahabat-sahabat semua? Jadi mungkin Anda boleh terfikir, adakah Muhyiddin Yassin atau adakah Zahid Hamidi? Itu persoalannya. Jadi saya tinggalkan Anda dengan persoalan itu. Dengan itu sekiranya Anda juga mau berikan sebarang komen, pandangan ya Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian cerita pada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.